Okay, so untuk hari ni kita masuk ke tajuk 7, iaitu sukatan serakan data terkumpul. Okay, so untuk data terkumpul, so untuk yang pertama kita akan belajar macam mana untuk membina histogram dan juga poligon kekerapan. Okay, so untuk sebelum membina poligon dengan histogram, so kita kena tahulah je dulu saiz kelas. So saiz kelas ialah nilai data terbesar tolak dengan nilai data terkecil. Okay, kemudian bagi dengan bilangan kelas. So titik tengah ialah had bawah tambah had atas, kemudian kita bahagikan dengan 2. Okay, sempadan bawah, so had atas kelas sebelumnya, so tambah dengan kelas bawah kelas itu bagi 2. Okay, sempadan atas, had atas kelas itu tambahkan dengan had bawah kelas lepasnya, kemudian kita bahagi 2. Lepas tu kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan ialah hasil tambah kekerapan. Okay, bagi suatu kelas, kita jumlahkan sampai bawah sekali. Dapat jumlah sama dengan jumlah kekerapan kelas. Okay, so histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julap mengikut dengan menggunakan palang. Okay, histogram digunakan palang yang bersebelahan. Okay, dia tak boleh ada gap Awak tak boleh buat kotak macam ni, lepas tu macam ni. Dia tak boleh ada gap, dia tak boleh ada ruang kosong. Kat sini tak boleh ada ruang kosong. Dia mesti rapat. Kalau ada ruang kosong, dia bukan dipanggil histogram. Ini ialah carta palang. Biasa awak lukis dalam subjek sains kan. Ini carta palang. Okay, histogram dia rapat-rapat. So satu lagi ialah poligon kekerapan. Okay, so ini dia punya contoh gambar rajah dia. Okay, yang garis merah tu, okay, yang ini, itu ialah poligon kekerapan. Okay, nama dia poligon. Poligon ialah bentuk-bentuk yang ada, yang bersegi. Segi 4, itu poligon. Pentagon, kan dia bersegi-segi kan. Dia ada tajam-tajam ni, nampak ni ada bucu-bucu ni. Itu sebab dia dipanggil poligon. Bentuk yang tertutup. Okay, kemudian yang ada color-color tu, yang petak-petak ni. Yang ni petak-petak ni. Dia rapat Okay, itu ialah histogram. Okay, so untuk lukis histogram dengan poligon kekerapan, okay, paksi X, paksi X kat bawah tu, yang dia gunakan itu ialah tinggi. Biasa kita ambil ialah menggunakan titik tengah. Okay, dan paksi Y ialah kekerapan. Boleh? Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, biasanya untuk soalan ni, untuk tajuk ni, dia akan bagi satu data, set data lah kan. So macam mana kita nak gunakan untuk guna formula-formula yang dia bagi tadi. So untuk tentukan selang kelas, formula dia tadi, yang ini, saya selang kelas ambil nilai data terbesar tolak dengan nilai data terkecil. Okay, kemudian bagi dengan bilangan kelas. Okay, bilangan kelas ada berapa? So tengok daripada jadual yang dia bagi ni. Okay, daripada jadual yang dia bagi ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ada 7 lah. So kita kira saiz kelas ialah nilai paling besar tolakkan dengan nilai yang paling kecil. Bahagi dengan bilangan kelas. Okay. So, nilai paling besar ialah, yang ada kat situ 35. 35. Okay, tak ada lagi besar daripada itu. Itu yang paling besar sekali. So, ambil 35.
Okey, tolakkan dengan nilai yang paling kecil. 3. Nilai paling kecil 3. So, tolak dengan 3. Bahagi dengan bilangan kelas. Tadi kita dah kira dia punya table dia tu kan. Jadual dia ada 7 yang kita kena isi kelas dia. Okay. So, kita calculator. Tadi 35 tolak dengan 3. Kemudian bahagi dengan 7. Okay, dapat 4.6. Okay, so jawapan dia 4.6. Okay, so untuk saiz kelas, kita tak boleh ambil perpuluhan. Dia mesti nombor yang genap. Nombor bulat lah maksudnya. Okay, 2 ke 3, dia tak boleh 3.5. So kita bundarkan jadi 5. Saiz kelas dia 5. Okay, so setiap sini mesti ada 5. Setiap selang kelas ni. Okay, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay, nombor 1 hingga. Okay, dia kira 5 5. So kira nombor 1 tu, tak pakai jari je boleh. Tak guna jari pun boleh. Okay. So kira 1. Okay, kemudian 2, 3, 4, 5. Okay, so sampai 5. Okay, pakai jari 1 termasuk. Buka 1 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas 5. Okay, 5 dah ada kat kelas yang pertama tu, kita sambung 6 pula. Okay, so kira 6, 7, 8, 9, 10. Tutup semua 5 jari. So hingga 10. Okay, kemudian sambung 11 hingga 11, 12, 13, 14, 15. Okay, pakai 5 jari. Okay, so kalau tengok daripada pattern yang pertama, nombor 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 15. Kita boleh nampak kat situ kan pattern dia. So sini jadi 16 hingga 20. Okay, kemudian 21 hingga 25. Okay, 26 hingga 30. Okay, lepas tu 30 hingga 35. Nampak kan pattern ni kan? Sebelah sana tu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang sebelah situ 1, 6, 16. Dia ulang balik. 21, 26, 31. Okay. So, tadi ada dibagi tadi. Ada tulis situ. Dia punya formula. Ada kan ni? Had bawah. Had bawah ialah nilai terkecil dalam selang kelas. Had atas ialah nilai terbesar dalam selang kelas. Ni. Had bawah dengan had atas. Maksudnya had bawah dengan had atas kat situ ialah had bawah dengan had atas. Mana had bawah, had atas? Ini kelas yang kita dah tulis semua ni kan. Ini ialah kelas. So, yang kecil, setiap kelas. Ini kelas, ini kelas, ini kelas dia. So, setiap kelas, yang kecil itu ialah had bawah. Okay. Nilai yang terbesar itu ialah had atas. Setiap kelas. Okay. Belah kiri, had bawah. Belah kanan, had atas. Okay. So, kita tengok dekat had bawah tu. So, had bawah untuk yang pertama tu ialah 1. Had atas dia 5. Okay. Yang kedua 6 dengan 10.
Yang ni 11, 15, 16, 20. Okey, 21, 25. Okey, sampai bawah. Okay, nilai terkecil dengan nilai terbesar. Okey, so kekerapan kita ambil daripada mana? So kekerapan, tengok daripada data yang dibagi tu, kat atas tu. Okey, so tengok nombor 1 hingga nombor 5. Ada berapa bilangan dia? Setiap baris awak tengok Okey, ni ada 1. Okey. Kemudian ada 2 kan? Ada nombor 5 kat situ kan? Dan bawah sekali ada nombor 4. Okey, potong. So ada berapa nombor? 1, 2, 3. So tu di situ 3. So next, tengok yang kedua pula. 6 hingga 10. Maksudnya nombor 6, 7, nombor 8, 9 dengan 10. So nombor-nombor tu kalau ada awak masukkan dekat kekerapan dekat situ. Okay, so tengok. Okay, nombor 6 hingga 10. Okay, 10 ada kan kat situ? 1. Okay, potong. 1. Okay, kalau nak bezakan awak pakailah. Okay, bulat ke, nampaklah hijau kat situ. So boleh kira nanti. Okay, nombor 10. Okay, 6 hingga 10 Okay, ni. Okay, ada lagi 10 kat situ. Okay, ada lagi 8. Okay, ada lagi. Nombor 8. So, berapa semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5. So, tulis situ. 5. So, mana color lain pula? Kita tengok 11 hingga 15. Okay, ada 15. Okay, 11. 13. Okay, 13 lagi kat situ. Okay, ada 15. Ada 11. Okay, 11. 15. 14. Okay, dah habis. Tak ada lagi kan? So, berapa semua sekali? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ada 9. Okay, sekarang kita tengok 16 hingga 20. Okay, ada 16 kat situ. 16. Okay, ada 17. Okay, baris bawah tu ada 20. Okay, 18. 18. 20. Okay, 18 dengan 19. So, total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8. Okay? Okay. Yang kita dah pangkal tu jangan tengok kita tengok yang tinggal tu. Okay. Sekarang ni 21 hingga 25. 21 hingga 25. So, 20 termasuk. Okay. 22 termasuk. 21. Okay. 21 hingga 25 Okay, 23 masuk. Dari bawah lagi 24 masuk. 23. Okay, sampai 25 Okay, 25 pun termasuk juga. So, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. Okay. Tengok pula 26 hingga 30. 26 hingga 30. Okay, 26. 26. Sampai 30 kan? 6, 30. Okay, 27. 28. 28. Okay, ada lagi tak ada? So, semua sekali yang pangkah ada 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5.
Okay, kemudian tengok 31 hingga 35. Okay, 31 hingga 35 tinggal 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4. Okay, semak balik bilangan dia cukup tak? Sebab dia kata kat sini data yang dibagi dalam jadual ni, okay, data yang ini kan, mesti ada 40 tandan pisang. Okay, so awak kira balik dekat kekerapan kat sini kan. So ambil daripada 3 hingga 5 sampai sini, awak tambahkan. Tengok jumlah dia cukup tak 40? Okay, 3 tambah 5 tambah 9. Okay, tengok 40 kan? Bawah dia, ni 40. Dia sama dengan bilangan yang dia bagi tadi. So betul lah. Okay, so yang ini kita nak kira macam mana jadual ni. So titik tengah ambil tadi. Titik tengah formula dia had bawah dengan had titik tengah. Okay, had bawah tambah dengan had atas bahagi 2. So tadi kita dah tentukan had bawah dengan had atas. Okay, awak tambahkan saja kemudian bahagikan dengan 2. So titik tengah ni lah. 1 tambah 5 bahagi 2. So tulis situ. 3. Okay, bawah pun sama. 6 tambah 10 bahagi 2. Dapat 8. Okay, sampai bawah awak isi. Okay, so 8, 3, 8. Okay, awak nampak setiap. Okay, kalau yang bawah tu awak tambahkan dapat 13. Okay, dia punya selang dia ni, kalau awak tengok, ialah 5. Selang dia 5. So sini akan jadi 18. Okay, tambah lagi 5 dia akan jadi 23. Tambah lagi 5 dia jadi 28. Okay, lepas tu jadi 33. Setiap dia 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay. Okay, so sempadan bawah awak tengok je dia punya had bawah. Okay, had bawah tu. Okay, had bawah yang ni. Okay, had bawah dia awak tolak je dengan 0.5. Okay, so 1 tolakkan je dengan 0.5. Kita dapat 0.5. Okay, tengok pula yang 6 tu. Tolakkan dengan 0.5. Dapat 5.5. Okay, 11 tu tolak dengan 0.5. Dapat 10.5. Okay, lepas tu 15.5. 20.5. 25.5. 30.5. Okay, kurangkan 0.5. Okay, untuk sepadan atas mana? Atas yang sebelah sini kan? Tu, yang sebelah situ tu atas. Okay, kita tengok yang itu saja. So yang itu kita tambahkan pula dengan 0.5. So dapat 5.5, 10.5, 15.5, 20.5. Okay, 25.5, 30.5 dengan 35.5. Okay, boleh? Boleh, okay, cikgu. Bawah tolak 0.5. So kalau atas kita tambah dengan 0.5. Okay. So jadual ni awak dah isi. Okay, kita tengok kepada cara nak bina jadual bagi kekerapan longgokan. Okay, jisim ni kita ambil je. Jisim ni kat atas tu. Kita salin je balik. 1 hingga 5 tu. Okay, so 1 hingga 5. 1, 6 hingga 10, 11 hingga 15, 16 hingga 20, 21, 26 hingga 30, 31 hingga 35. So kekerapan kat situ salin je balik. 3, 5,
9, 8, 6, 5, 4. Okay. So macam mana kita nak kira kekerapan unggukan? So kekerapan unggukan, kita ambil 3 tu, kita salin dia balik. Okay, dapat 3. Okay. Kemudian 3 tu turun ke bawah, tambahkan dengan 5. So dapat jawapan 8. Okay, ambil 8, tambahkan dengan 9. So dapat 17. 17. Okay, boleh. Dan seterusnya. Okay. Seterus sampai bawah awak tambahkan. So, tambah-tambah dapat 25 tambah 6 dapat 31. Kemudian tambah dapat 36. 36 kita tambah dengan 4. Jawapan dapat 40. Okay, bilangan dia kat situ mesti sama dengan kekerapan yang dia bagi tu. Okay, itu dipanggil kekerapan unggukan. So, tambah. Okay, yang menyengit tu tambah. Okay, menggunakan skala 2 cm kepada 5 kilogram. So, pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk macam mana? So, kalau ni graf dia. So, ini ialah paksi mengufuk. Okay. Yang belah sini. Ni. Okay, paksi mengufuk. So, tegak tu ialah mencancang. Nah, so, kena ingat lah ni. Mengufuk. Dia macam ni. Okay, cancang. Dia tegak macam ni. Okay, so lukis graf dia, paksi mengufuk dengan mencancang. Tegakkan senang. So, lukis paksi. Awak pakai baris lah. Tekan paksi dia. Okay, awak garis dia. Okay. Kemudian paksi bawah dia. Okay. Okay, skala dia 2 cm kepada 5 kilogram untuk mengufuk. Okay. So, 2 cm kepada 1 tandan pisang mencancang. Okay, ni. So, baca macam ni. So, dia macam ni lah. Okay, yang mengufuk 5 kilogram. Okay, kita pakai titik tengah kan? So, pakai titik tengah. So, mencancang 2 cm kepada setandan. So, jadi satu lah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas. Okay, yang ni kita ambil titik tengah yang bawah tu. So, titik tengah, tadi jadual awak dah lengkap kan? Titik tengah. Kita ambil je nilai titik tengah. Nilai titik tengah ni. Titik tengah dia kat sini. Yang ni. Nampak tu? Titik tengah tu kan? 3, 8, 13, 18, 23 tu semua sampai 33. Kita ambil nilai tu. Masukkan dekat graf. Ni, tadi graf kita lukis. Okay, dia kata 2 cm. Okay, kertas graf sebenar 2 cm. Awak pakai je, pakailah pembaris. Nak ukur. Okay, biasanya dia ialah 10 kotak kecil. 2 cm. Okay, so saya label lah kat situ. Okay, 2 cm. Okay, tandakan dengan nilai
Dia punya nilai di tengah 3, 8, 13, 18. 3, 8, 13, 55 kan, 18, 23, 28, 33. Okay. Okay, untuk paksi cancang, dia kata 2 cm kepada 1 tandan kan. So, 2 cm, awak ukur 2 cm. So, itu sebagai, so sini kosong. Kita mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengok paling tinggi sekali kekerapan dia berapa. Kekerapan dia kat situ paling tinggi 9. So, sampai 9 je lah. Okay, sampai 9. Tanda kat situ. Itu telah labelkan kekerapan. Okay. Tepi tu kita guna tadi kan. Dia punya titik tengah dia jisim kan. So jisim dalam kilogram. So tulis itu jisim kilogram. Okay. So macam mana nak lukis? Tengok yang pertama. Okay. Yang pertama nilai dia 3. Untuk yang pertama. 3. So lukis petak dia 3. Okay. Titik tengah. So lukis yang pertama. Dia mesti berada di tengah-tengah, titik tengah tu. 3, dekat 3. Dekat situ, sampai situ. Okay, petak dia. Okay. Okay, yang kedua, nilai dia 5. Sampai 5, dapat bariskan. Lepas tu kerapan dia 9. Okay, 9. Okay, 9. Okay, kemudian 8. Okay, lepas tu 6. Hmm.
Okay. Okay, itu histogram dia. Semua kena rapat-rapat. So, bawah tu dia punya titik tengah. So, bila dia kata titik tengah, okay, nombor tu mesti berada di tengah-tengah kotak antara histogram tu. Okay, dah siap histogram. Boleh lukis poligon kekerapan. So, kita lukis poligon kekerapan daripada histogram. Ambil yang tengah antara kotak tu. So, kita plot. Okay, yang ni. Tengah kan? Okay, petak yang kedua, tengah dia situ. Yang ketiga, tengah. Ambil puncak dia, yang tengah. Okay. Yang bawah kat situ. Sini. Tengah dia. So, dia mesti tutup. Tak boleh terbuka. So, awak sambungkan lah pakai pembaris. Dia tak boleh pakai freehand. Awak kena bariskan guna pembaris. Okay, so sambungkan titik ke titik tu. Okay. Okay, last kali tutup. Okay, siap. Okay, so nampak kat situ Instagram yang merah tu. Okay, poligon kekerapan yang kali hijau tu. So, siap lah graf dia. So, ini bentuk graf dia. Okay, so untuk hari ni kita belajar cara lukis histogram dan juga poligon kekerapan dan macam mana kita nak isi jadual kekerapan kalau diberi kat situ.